Ibu ni tajuk yang sangat panjang. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh alam, ibu telah diletakkan oleh Allah pada tangga yang ketiga. Selepas Allah, Rasulullah, ibu. Subhanallah. Sebab tu bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling aku berhak untuk aku dampingi, untuk aku lakukan kebaikan?" Nabi sebut ummuka, ibu kamu. Allah yang pertama, kecintaan yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3 dalam alam ini ibu. Bila sahabat tu tanya, "Thumma man?" Ya Rasulullah, selepas ibu siapa? Nabi kata, "Ummuk, ibu kamu." Yang kedua. Sahabat ni tanya lagi, "Ya Rasulullah, thumma man?" Kemudian siapa? Nabi kata, "Ummuka, ibu kamu." 3 kali Nabi ulang ibu. Begitu tinggi kedudukan ibu di dalam Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila sahabat tu tanya, "Thumma man?" Ya Rasulullah, kemudian siapa? Nabi jawab, "Abuk," iaitulah ayah kamu. Satu hadis yang lebih besar untuk kita tengok kedudukan ibu yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kedudukan dan mana-mana raja, mana-mana wali, mana-mana ulama bahkan, melainkan ibu kita. Apabila Nabi sebut ridallah fi ridal walidain, redha Allah berada pada redha kedua ibu dan ayah kamu. Ini yang sangat penting. Saya nak sampaikan pesanan saya melalui hadis Nabi yang sangat banyak. Dan saya rasa hadis-hadis ni sangat barakah untuk kita hadam, hayati dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan tajuk. Untuk anak puan tadi, saya nak bacakan 2 hadis lagi, iaitu satu orang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu." Aku nak pergi berjihad fi sabilillah. Waktu tu ada perang dan dia nak jadi salah seorang yang mati syahid. Mati syahid ni para penonton sekalian, kalau kita tengok kelebihan dia, kematian yang tidak merasakan kesakitan. Syahid. Dan ketika orang lain di alam barzakh, syuhada, ruh-ruh mereka telah pun berada di dalam syurga, di dalam perut burung. Walaupun sahabat, dia beritahu, "Ya Rasulullah, aku akan menyertai perang menjadi salah seorang pejuang. Izinkan aku, wahai pesuruh Allah." Tahu Nabi tanya apa? Sahabat ni. Nabi tanya, "Hal laka min ummin?" Ada mak tak? Maksudnya sahabat ni, dia ada ibu yang perlu bantu, perlu bantuan, perlu dibantu, dan ibu dia keseorangan. Nabi satu orang pemimpin yang bijak, dia bukan wajibkan orang semua pergi melulu-lulu ke peperangan tanpa Nabi tak tanya, tanpa Nabi selidik. Nabi tanya, Nabi selidik, Nabi tahu keadaan semua sahabat. Nabi tanya, "Hal laka min ummin?" Bukankah kamu ada ibu? Dia kata, "Na'am." Bila dia kata, "Ya, aku ada ibu." Dan Nabi tahu ibu dia perlukan dia. Nabi kata, "Ilzam rijlaiha." Duduk di antara dua kaki dia. Fathammal jannah. Di situlah syurga. Saya nak beritahu anak-anak, jihad ni tak ada yang paling tinggi daripada jihad. Tiba-tiba Nabi letak ketaatan dan buat baik kepada ibu atas lagi. Ketika mana si ibu itu seorang. Ketika mana si ibu tadi tak ada siapa yang bantu dia. Tuan-tuan sekalian. Jadi itu untuk si anak. Adapun si ibu-ibu yang letih, penat bekerja dan sebagainya, ketahuilah di dalam syurga ada 4 orang ketua wanita syurga. 4 orang ketua wanita syurga. Yang pertama, Sayyidatuna Maryam bintu Imran.
Nombor 2, kedudukan kedua Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kedudukan ketiga Fatimah bintu Muhammad. Yang keempat Asiyah bintu Muzahim. 4 orang ni. Saya nak cerita kepada ibu-ibu. Kepada ibu-ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anak. Ibu-ibu yang berkorban seluruh jiwa dan nyawa untuk membesarkan anak-anak. Memperjuangkan maruah keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ketahuilah keempat-empat wanita ini, mereka membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Tak ada seorang pun di kalangan mereka ni yang pemimpin tertinggi. Maksudnya bukan yang sibuk dengan politik ke, memegang jawatan ke, ahli perniagaan besar ke, tidak. Keempat-empat ini, ketua-ketua wanita syurga ini, kita mulakan dengan Sayyidatuna Maryam. Bukan peniaga, bukan arkitek, bukan engineer, bukan... Tak ada siapa-siapa. Sayyidatuna Maryam, wanita biasa yang membesarkan anak. Cuba lihat bagaimana kehidupan Sayyidatuna Maryam alaihassalam yang penuh dengan keberkatan, mulia, membesarkan anak dan akhirnya menjadi salah seorang daripada wanita tertinggi penghuluwati syurga. Jadi yang tu saja insya-Allah. Wallahu a'lam. Untuk ulasan yang pertama Dr. Atika tadi, Allah kurniakan 3 orang anak perempuan kepada Dr. Atika. Tahniah. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang dikurniakan Allah 3 orang anak perempuan, kemudian dia berjaya mendidik dan menjaga mereka dengan baik, jadi seorang yang berguna dan beriman, wajabat lahul jannah, Allah wajibkan kepada dia syurga. Mak ayah yang ada 3 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan di akhir zaman lebih mencabar daripada anak-anak lelaki. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau 2 orang anak perempuan?" Bila ada sahabat yang tanya, Nabi pun sebut, "Ya, sekiranya 2 anak perempuan pun mendapat manfaat yang sama." Maksudnya ibu-ibu jangan rasa rugi, jangan rasa lemah. Ingat, ada satu hadiah yang sangat istimewa yang dijanjikan oleh Allah di satu alam yang tiada lagi sedih, di satu alam yang tiada lagi sakit, di satu alam yang tiada lagi rindu yang menyakitkan. Alam itu adalah syurga. Masya Allah. Jadi yang ada anak-anak ni, ada hadis Nabi sebut untuk menggembirakan hati kita. Kita dalam hidup ni, saya nak nasihatkan diri saya dan kita semua, kita kena banyak baca kisah para Nabi yang jauh lebih susah daripada kita. Sebab dalam alam ini yang paling banyak Allah uji, yang paling berat sampai saat hari kematian adalah para Nabi. Kalau saya sebut satu saja ujian Rasulullah, semua kita yang malam ni tidak diuji seperti itu. Satu saja daripada 1000 yang saya boleh sebut. Iaitu, Nabi diuji oleh Allah kematian 6 orang anak di depan matanya. Anak Nabi 7, 6 ketika Nabi hidup. Anak Nabi 7, 6 ketika Nabi hidup, diambil nyawa. Berat ujian. 6 di depan Rasulullah SAW. Seorang saja Allah tinggal. Tak ada kita yang diuji sebegitu, tak ada. Yang ambil 6 nyawa tu belum lagi di depan kita. Jadi bila kita baca kisah manusia terhebat, Rasulullah, kita akan rasa jauh dan kecil ujian kita. Ketika salah seorang wanita, sahabiyah ni maksudnya yang Islam pada zaman Nabi, nama Khansa. Bukan Khunsa, Khansa radhiyallahu anha. Wanita mulia ni, wanita mulia yang hebat. Dan ada satu peperangan pada zaman tersebut, kemudian Khansa radhiyallahu anha menghantar 4 orang anak lelaki. Ni dengar ni, ibu-ibu yang ada anak yang sakit, yang berjauhan, anak kerja susah, anak hidup dalam keadaan susah. Tengok pengorbanan orang dahulu. Dia menghantar 4 orang anak lelakinya kesemuanya ke medan perang. Habis perang, orang balik bagi tahu, "Wahai Khansa, keempat-empat anak kamu syahid." Kita seorang pun belum lagi mati. Kita
Belum 2 orang, belum 3. Khansa radhiyallahu anha 4. Bila orang mai beritahu, wahai Khansa, keempat-empat anak kamu mati syahid, dia kata, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nak keluar macam mana perkataan ni? Kita anak kita sakit teruk, kita dah salahkan Allah. Baru sakit, belum mati. Kalau mati, belum mati pun, baru sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 4 orang serentak meninggal. Anak Sayyidatuna Khansa, dia kata Alhamdulillah. Allazi syarrafani biqatlihim fi sabilih. Allah memuliakan aku untuk memilih 4 orang anak aku mati syahid. Kalam manusia-manusia beriman satu ketika dahulu. Timbangan kita, apa yang kita isi dalam hati kita, yang tu yang penting untuk membuatkan kita membuat tindakan dan keputusan yang betul dan ucapan yang betul. Wallahu a'lam.